Assalamualaikum dan salam sejahtera. Najib Tun Razak telah dipindah dari penjara ke hospital. Pihak berkuasa penjara dan pihak berkuasa hospital telah ditanya oleh media sebab apa Najib dihantar ke hospital. Adakah dia sakit ke, ada masalah kesihatan ke? Tapi pihak berkuasa tidak mau jawab. Baik hospital ke penjara, mereka diam. Najib ditransfer ke hospital bukan kerana dia sakit atau menghadapi masalah kesihatan, tapi kerana diorang perlu jumpa Najib untuk membincang isu kabinet. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadapi masalah. Mengikut Straits Times Singapura, lobby-melobi yang sengit sedang berlaku. Yang sebenarnya lebih dari lobby-melobi. Dia dah sampai ke peringkat ugutan. Parti ini, parti itu, semua demand, semua meminta jawatan dalam kabinet, terutama sekali jawatan Menteri Kewangan, jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dan sekira mereka tidak dapat jawatan yang mereka nak, maka mereka sanggup keluar dari kerajaan. Tarik sokongan dari kerajaan, maka kerajaan akan jatuh. UMNO meminta beberapa jawatan. Dan mereka nak jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dan ini menjadi masalah. Sebab mereka nak Zaid Hamidi menjadi Timbalan Perdana Menteri. Tapi Anwar tahu, kalau Zaid Hamidi diberi jawatan Timbalan Perdana Menteri, maka Anwar akan dikritik dan dikondem. Bersih misalan sudah keluar amaran. Majlis Peguam Bar Council akan protes sekiranya Zaid dilantik jadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi Zaid tak boleh diberi jawatan bukan saja Timbalan Perdana Menteri, tapi apa-apa saja jawatan. Dan mereka tidak mahu mana-mana seorang yang menghadapi masalah perbicaraan atau mahkamah yang dipanggil court cluster atau cluster mahkamah diberi apa-apa jawatan. Tapi mereka ni semua warlord dalam UMNO. Dan sekiranya mereka tidak diberi jawatan, maka mereka tidak akan sokong apa yang dipanggil kerajaan perpaduan. Tapi yang sebenar bukan kerajaan perpaduan. Kerajaan campuran, coalition government, not yang dipanggil unity government. Unity government ni bermakna semua parti duduk dalam kerajaan. Ini bukan semua parti duduk dalam kerajaan. Yang menjadi masalah terbesar ialah Anwar nak kurangkan ahli kabinet. He wants to shrink the cabinet. Dia kata kabinet dulu, kabinet Ismail Sabri Yaakob, kabinet Muhyiddin Yassin was bloated. Kabinet yang terlampau besar. Jadi daripada 30 lebih ahli kabinet, mereka nak turunkan kepada mungkin 25. Iaitu ialah dalam 10 kurang dari dulu. Dulu kalau kira dengan Menteri Special Minister, Minister PM's Department dalam 35. So sekira 10 ahli kabinet dikurangkan, tapi lebih ramai dari dulu nak jadi ahli kabinet, ini akan jadi masalah. Jadi Anwar tak boleh nak kurangkanlah dari 30 lebih ke 20 lebih. Dia kena increase ke 40. Baru boleh cukup jawatan untuk semua orang. And this is the problem. Dan Anwar tak boleh solve problem ni. Memang masalah sebab Anwar ditekan. Dan sekarang ni Najib terpaksa memain peranan. Mereka panggil Najib bantu untuk selesai kurang-kurang menyelesaikan masalah kuota untuk UMNO ataupun masalah tak mau bagi kluster mahkamah duduk dalam kabinet. So Najib has been called has been requested to help solve this issue. Tapi orang UMNO tidak akan bertolak ansur sebab bagi mereka sekiranya bukan pasal UMNO, kalau bukan pasal Ahmad Zaid Hamidi, maka Anwar tidak akan jadi Perdana Menteri. Maknanya Anwar ni
dia menjadi Perdana Menteri yang ke-10, PM10 kerana UMNO dan kerana Zaid Hamidi, the crucial element. Dia boleh kata, iyalah tanpa UMNO atau Barisan, masih ada Sabah Sarawak. Tapi Sabah Sarawak tidak join di peringkat awal. Di peringkat awal, hanya UMNO atau Barisan sahaja yang membantu Pakatan Harapan atau UNWA untuk nak menambah majoriti. Sabah Sarawak join selepas Barisan join. Maknanya kalau Barisan join, Sabah Sarawak ikut join. Kalau UMNO tak join, Sabah Sarawak juga tak join kerajaan. So, it's not just UMNO tau. Kerana UMNO, Pakatan juga dapat Sabah dan Sarawak. So, you tak boleh lihat ni sebagai alah UMNO dalam 30 kerusi atau Barisan dalam 30 kerusi. Tak ada, dia pun masih boleh bentuk. No. Tak ada UMNO Barisan, you don't get Sabah Sarawak. Maknanya, majoriti akan pergi ke Perikatan Nasional. Perikatan Nasional akan bentuk kerajaan. Kalau sekiranya UMNO join dengan Perikatan Nasional dan Sabah Sarawak ikut juga. That means hari ni Pakatan Harapan duduk dalam pembangkang. So the UMNO element is very crucial. Tak boleh kita pandang rendah, pandang kecil peranan UMNO. UMNO menyebabkan the East Malaysian Bloc juga swing ke Pakatan Harapan. If not, pada asalnya mereka rela kerja dengan Perikatan Nasional. Sekira UMNO juga kerja dengan Perikatan Nasional. Tapi yang menjadi masalah ni, Zaid ni Presiden UMNO. Jadi macam mana Presiden UMNO tidak dimasukkan ke dalam kabinet? Dia kata, okey, kalau tak Zaid, Tok Mat. Tapi Tok Mat pun ada masalah juga. Tok Mat punya masalah rasuah dan juga boleh dianggap sebagai dia transfer duit ataupun dia duit tu ditransfer ke England secara haram. So, it's not just rasuah sebanyak 10 juta. But juga money laundering. Boleh dianggaplah money laundering. Sebab duit tu 10 juta ditransfer melalui money changer ke London. So, it's dua kes lah. Kes rasuah, kes money laundering. Dan perkara ni, charge sheet pun dah siap. Actually, walaupun tindakan tidak diambil terhadap Tok Mat. Kerana, ialah, campur tangan kerajaan. Ada arahan bahawasanya jangan tangkap Tok Mat. Jangan charge Tok Mat. It's political intervention. Tapi charge sheet dah siap dan kes tu tak tutup. The file is still open. Tidak KIV pun yang sebenarnya. The file is still open. Maknanya file tu masih bergantung. Kes tu masih bergantung. Dan Tok Mat kalau tak kena gaya, Tok Mat boleh ditangkap dan di-charge atas kes rasuah dan money laundering. So, problem ni bukan saja kes tidak diambil terhadap Tok Mat ataupun file tu tergantung, tapi pergi lantik dia pula jadi Timbalan Perdana Menteri. So, benda ni akan jadi kecoh. Jadi, lebih baik Tok Mat jangan dibawa masuk ke kabinet. Jadi, orang pun tak bangkit yang dia ada kes 10 juta lah, rasuah lah, money laundering lah. Jadi, orang akan diam. Tapi, sekira Tok Mat dilantik jadi Timbalan Perdana Menteri, maka kes ni orang akan bangkit. So, untuk kebaikan Tok Mat, baik duduk diam. Jangan dia kecoh nak jadi Timbalan Perdana Menteri. So, kalau bukan bukan Zaid Hamidi dan Tok Mat, siapa dari UMNO nak jadi Timbalan Perdana Menteri? Kalau ambil Ismail Sabri Yaakob misalnya, ramai geng anti Ismail Sabri akan protes. Dia orang tak mau Ismail Sabri Yaakob dilantik jadi Timbalan Perdana Menteri. Dan dulu Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri, sekarang ni Timbalan Perdana Menteri. Turun pangkat pula. So, dilema. So, the best thing is tidak ada orang dari UMNO jadi Timbalan Perdana Menteri. Tapi itu akan menyebabkan kekecohan juga oleh kerana dulu sebelum PRU 15, UMNO pegang jawatan Perdana Menteri. UMNO was the Deputy Prime Minister. Walaupun dia kata ini bukan kerajaan UMNO lah, bukan kerajaan BN, tapi UMNO masih Perdana Menteri.
Sekarang ni, bukan saja UMNO turun pangkat jadi Timbalan Perdana Menteri, tapi mereka tak boleh dapat calon menjadi Timbalan Perdana Menteri. So, kemungkinan UMNO tidak akan diberi jawatan Timbalan Perdana Menteri. Cuma menteri biasa, dan Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, naib Presiden UMNO semua tidak akan duduk dalam kabinet. So, akhirnya, what happened? You were the Prime Minister, now you are nothing. And dulu you kata, ini pembangkang lah, inilah itu yang apa ni, you hentam kuat-kuat. Hari ni, you jadi tali barut, you jadi baruah kepada pembangkang, dan you tidak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan. Lebih baik dulu masih Ismail Sabri Yaakob sebelum PRU 15, kurang-kurang you Perdana Menteri, you pegang jawatan ni, jawatan tu, macam-macam kabinet, you ada kuasa. Hari ni, you dah tak ada kuasa dalam kerajaan. Langsung. Dan kalau you dapat pun Timbalan Perdana Menteri, macam mana you boleh jadi Timbalan Perdana Menteri? Masa dulu you Perdana Menteri. So ini bagi UMNO menjadi kekecohan. Oleh kerana tu, UMNO terpaksa postpone PAU yang dijadualkan bulan ini, sepatutnya bulan ini PAU, dipostpone kepada satu masa yang belum tetap lagi, tak confirm lagi. Kerana ini akan timbul di PAU. Ahli UMNO akan bangun dan tanya pemimpin-pemimpin macam Presiden Parti, Zahid Hamidi. Sebab apa kita dari first prize, kita sekarang ni terima second prize. Dan kalau tak dapat jawatan Timbalan Perdana Menteri, maknanya second prize pun tak dapat. Jadi what have we done? We have sacrificed our strength, our position in the government to get nothing. Cuma kita duduk dalam kerajaan sebagai apa? And this is a problem. And DAP ni, kalau kita tengok DAP ni senyap. DAP tidak bersuara tau. Dan arahan kepada ni pemimpin-pemimpin DAP, don't talk, keep quiet, don't say anything. Mana DAP diarah jangan buka mulut. Dan yang telah buka mulut dulu pun disuruh minta maaf. Jadi mereka DAP minta maaf kepada Sarawak, Ronnie Liu minta maaf kepada PKR Selangor. Jadi orang-orang yang DAP kutuk dulu, yang hari ni rakan mereka di dalam kerajaan, baik dari UMNO ke, Barisan ke, PKR ke, Sarawak ke. Jadi orang yang DAP kutuk pada masa yang lepas, yang mereka hina, hari ni mereka pergi minta maaf kepada semua orang di Selangor, di Sarawak. So DAP diarah, say sorry. Yang you duk cakap hina mereka dan sebagainya, go say sorry. So hari ni DAP minta maaf kepada semua orang. DAP tidak buka mulut. DAP tidak kutuk ataupun demand. Mereka diam saja. Isu UEC pun, walaupun UEC ni menjadi hangat semula, dibangkitkan, DAP senyap. DAP tidak kata ya dia sokong, DAP tidak kata dia tidak sokong. They just keep quiet and say nothing. UEC nak cakap, cakaplah. DAP tidak akan bantu ataupun bantah. Tak bantu, tak bantah, do nothing. Sebab DAP nak tengok dulu isu kabinet ni selesai. Sebab DAP tahu isu ni di antara Melayu dan Melayu. Jadi jangan Cina masuk campur lagi. Biar Melayu dengan Melayu selesai. Mereka ni duk rebut kuasa. Dulu duk rebut kuasa dalam pilihan raya. Sekarang ni duk rebut kuasa dalam kerajaan, dalam kabinet. So kalau China bersuara, maka they will turn around and attack the Chinese. And even today pun ada cerita kata TikTok ni dipanggil oleh polis, oleh kerajaan, oleh kerana isu 13 Mei dibangkit dalam TikTok. So this is all happening. So better DAP senyap, biar Melayu dengan Melayu selesai masalah mereka, sebab ini pergaduhan di antara Melayu dengan Melayu. Selesai besok barulah DAP keluar. Dan DAP secara senyap, behind the scenes, di belakang tabir, juga membincang dengan Anwar jawatan-jawatan kabinet. Anwar tidak boleh ignore DAP. DAP boleh dianggap di dalam kerajaan parti yang terbesar, 40 kerusi. They got 40 seats. PAS got 49, DAP got 40. Tapi PAS ni pembangkang, DAP ni kerajaan. So in the government, DAP is the biggest
Bukan UMNO, bukan PKR. Tapi yang bergaduh UMNO dengan PKR, biar dulu. And DAP akan terima bahagian mereka kerana you tak boleh ignore parti yang memenangi 40 kerusi, parti yang kontrol 40 kerusi is a very big party and a very important party which cannot be ignored. So it's very interesting. Sementara ni Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan keluar negara. Dia akan pergi Qatar untuk tengok penutupan World Cup. Dan sementara ni Anwar tak boleh bentuk kabinet. Ya, excuse dia, Agong is overseas. Tapi sepatut kabinet tu dibentuk semalam, hari Khamis. Dipospon kepada hari ni, 1 hari Disember. Tapi tak boleh juga. So kabinet pun, pembentukan kabinet dipospon kepada satu masa yang belum confirm lagi. This is the beginning of Anwar Ibrahim's government. And the beginning of Anwar Ibrahim's government, dia bermula dengan pergaduhan, perselisihan faham dan rebutan kuasa. And this is going to be the foundation of the government, ataupun ini akan menjadi the spirit of the new kononnya so-called unity government, di mana tidak ada unity, di mana masing-masing nak kuasa dan masing-masing nak lebih dari orang lain. There's going to be a lot of greed, a lot of tamak di dalam proses mendapat kuasa. And a lot of egos. Ego ni tidak boleh diketepikan. UMNO, Presiden UMNO, pemimpin atasan UMNO, semua merasa yang mereka is the strongest, dan tanpa mereka, Anwar tidak boleh bentuk kerajaan, Anwar tidak jadi Perdana Menteri. Which means my voice is more important than your voice. Dan bila ada peristiwa di mana ahli politik ni menggunakan ego untuk membuat keputusan atau untuk demand dan sebagainya, kita tahu this is not the beginning of Anwar's government, but might be kemungkinan the beginning of the end. Dan soalan dia, adakah kerajaan ni boleh tahan 5 tahun, atau hanya tahan 2 tahun, atau 1 tahun, atau silap-silap sekira tekanan dari ahli UMNO ke atas UMNO ni teruk sangat, mungkin 6 bulan. Tapi we will wait and see. We will not forecast. Sebab dalam politik, 1 week, seminggu is a long time. Seminggu ni boleh dianggap sebagai masa yang sangat-sangat lama. Assalamualaikum. Salam sejahtera.